Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah perbentangan inovasi digital saya yang diberi nama Bunyi Melantun. Sebelum saya meneruskan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Amjad bin Ahmad Syahir daripada kelas PISMP PI 3619 dan angka giliran saya 20193123400052. Sebagai pengenalan, saya akan menceritakan sedikit tentang qalqalah, di mana qalqalah merupakan tajuk di bawah bidang Al-Quran Tajwid dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Qalqalah bermaksud detakan ataupun lebih senang kita panggil lantunan dalam bacaan Al-Quran. Jadi tajuk qalqalah ni lebih mudah difahami melalui sesi pembelajaran secara talaqi musyafahah. Kerana apabila guru membacakan qalqalah tu, murid boleh dengar dan murid boleh ikut. Tapi disebabkan pandemik COVID-19, talaqi musyafahah sukar untuk dijalankan sekaligus menyebabkan murid susah untuk memahami tajuk qalqalah. Jadi untuk rational project, saya mengambil dua sumber, di mana yang pertama sekali daripada Cik Rozali bin Hussein pada 2012. Beliau mengatakan murid lemah dalam mengingati dan memahami hukum tajwid qalqalah dengan baik sehingga menyebabkan bacaan Al-Quran secara bertajwid sukar dikuasai. Dan sumber yang kedua pula ialah Hamir Hamzah dan Hilmi Said pada 2019. Mereka berkata, masalah utama yang didapati 43% tidak mengetahui hukum tajwid qalqalah. Selebihnya sukar menyebut huruf serta membezakan cara bacaan qalqalah dengan betul dan tepat. Jadi, apa perkaitan kajian literatur ni dengan masalah yang ingin diselesaikan? Jadi, penyataan masalah ialah murid tidak dapat mengaplikasikan qalqalah pada tempatnya. Sebab apa murid tak boleh aplikasi? Akibat daripada tidak memahami konsep lantunan bunyi huruf qalqalah. Bila kita ceritakan tentang bola melantun, murid boleh faham sebab mereka pernah melihat macam mana bola tu melantun. Tapi bila ceritakan pasal qalqalah, bunyi yang melantun, murid tidak dapat memahami bagaimanakah bunyi itu boleh melantun. Jadi, apa objektif yang cuba dicapai melalui inovasi ini? Ada dua saja objektif, iaitu selepas menggunakan inovasi ini, murid dapat mengenal pasti bacaan qalqalah dan juga membaca bacaan qalqalah dengan betul. Seterusnya, inovasi ini ditujukan kepada siapa? Jadi, skop dan limitasi untuk inovasi ini ialah untuk murid-murid tahun 4 yang mempelajari pendidikan Islam, spesifiknya dalam tajuk Al-Quran Tajwid, iaitu qalqalah. Jadi, apakah kepentingan, apakah impak yang akan dibawa daripada inovasi ini? Jadi, kepentingannya ialah murid dapat memahami konsep lantunan bunyi dalam hukum qalqalah secara visual. Mereka dapat lihat macam mana bunyi itu melantun dalam bacaan qalqalah. Dan memahami ni dari sudut apa? Yang pertama sekali, mengenal pasti bacaan qalqalah yang terdapat dalam Al-Quran selepas memerhati contoh yang ditunjukkan melalui inovasi ini. Yang kedua ialah murid dapat membaca kalimah yang mengandungi hukum qalqalah dengan betul. Seterusnya, bagi kos yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi ini ialah inovasi ini telah menelan perbelanjaan sebanyak RM0.00 ringgit Malaysia kerana penghasilan inovasi ini secara digital menggunakan Microsoft PowerPoint yang sememangnya ada dalam komputer, CapCut yang boleh dimuat turun secara percuma melalui telefon bimbit, dan juga bahan-bahan yang boleh diperoleh daripada internet yang dibenarkan. Seterusnya, kita tengok 8.0, iaitu model inovasi. Saya menggunakan model inovasi proses kreatif terarah. Boleh tengok di sini dari segi persediaan, imajinasi, perkembangan dan tindakan pelaksanaan yang saya telah lakukan secara mengikut carta. Dan untuk 9.0 saya akan menerangkan bagaimanakah cara untuk menggunakan inovasi ini.
Baik, jadi inovasi yang telah saya cipta ni dalam bentuk video ala karaoke. Tapi saya persembahkan dalam bentuk slide interaktif supaya lebih menarik. Saya akan tunjukkan di muka depan, kita tekan mula, kemudian akan keluar intro. Bila keluar intro, kemudian diteruskan dengan sedikit sketsa yang mengajar tentang qalqalah secara ringkas. Jadi selepas sketsa, barulah kita akan tengok video bunyi melantun tu, di mana murid membaca. Ya, mereka akan mendengar bacaan, kemudian mereka akan mengikut dengan melihat bola yang melantun di atas ayat yang ditunjukkan. Seterusnya diteruskan dengan sketsa dan bacaan bunyi melantun tersebut. Selepas itu murid akan diuji dengan kuis. Saya akan tunjukkan kuis selepas ini. Okey, baik. Jadi dalam kuis ini murid akan mendengar dulu penerangan dan pembelajaran yang saya sendiri yang terangkan melalui slide. Kemudian murid akan menjawab soalan berdasarkan penerangan yang telah diberikan. Ini ialah contoh soalan yang diberikan. Tekan ikon biru untuk jawapan 1 dan ikon hijau untuk jawapan 2. Okey, baik. Seterusnya pembelajaran diteruskan dengan penerangan, dan penerangan itu kemudian diselang lagi dengan kuis supaya murid akan menjadi lebih faham. Kita akan tengok ada banyak kuis di dalam ni supaya murid tidak bosan apabila mendengar penerangan di dalam slide. Jadi pada akhirnya murid akan diuji dengan 3 soalan kuis secara berturutan bagi menguji kefahaman selepas menggunakan slide interaktif ini. Okey, baik, selesai. Apabila selesai, murid boleh memilih untuk melihat nota yang ada di dalam slide ini. Nota disertakan juga dengan lagu. Qalqalah surah tengah ayat, Qaf ta ba jim dal. Qalqalah kubra hujung ayat, Qaf ta ba jim dal. Huruf qalqalah ada 5, Qaf ta ba jim dal. Jeng jeng. Jadi habis lagu. Qalqalah surah tengah. Akhir sekali ialah kredit lah, di mana ada nama saya dan juga nama pensyarah. Itu saja untuk slide interaktif ini. Jadi begitulah cara untuk menggunakan inovasi bunyi melantun. Suka untuk saya ingatkan bahawa produk inovasi ini merupakan video ala karaoke yang menjadi fokus utama, dipersembahkan dalam bentuk slide interaktif dan diperkuatkan dengan nasyid ataupun lagu dan juga kuis bagi menarik minat murid. Jadi dalam video ala karaoke ni kita ada 3 elemen penting, di mana yang pertama sekali ialah bola yang menunjukkan bacaan, di mana dari bola tu lah murid boleh nampak konsep qalqalah, macam mana bunyi itu melantun. Seterusnya, bacaan dalam video itu ialah bacaan yang perlahan dan jelas, yang mudah diikuti dan ditiru oleh murid-murid. Serta huruf qalqalah itu diserlahkan dengan highlight supaya murid dapat tahu inilah huruf qalqalah. Seterusnya,
bagi maklum balas, kita dapat lihat saya ada dua rakan yang telah saya temu bual. Yang pertama sekali Aslam yang mengatakan inovasi perlu dikembangkan dengan masukkan pembelajaran berkaitan qalqalah surah. Pada awal-awal proposal saya hanya fokus kepada qalqalah kubra. Jadi Aslam nak saya fokuskan juga pada qalqalah surah. Akil pula kata animasi diperlukan bagi menarik minat murid. Pada permulaan proposal saya hanya buat yang ringkas, tiada apa-apa animasi. Jadi setelah mengambil kira maklum balas tersebut, saya pun telah menambah pembelajaran berkaitan qalqalah surah serta animasi bagi menarik minat murid. Jadi kita akan tengok 11.0 pula, iaitu pembuktian pencapaian inovasi, di mana saya ada 33 orang murid yang saya uji. 33 orang murid. Pada awalnya 69.7% daripada murid tersebut gagal dalam ujian lisan topik qalqalah kerana mereka tidak memahami macam mana konsep qalqalah, macam mana konsep bunyi itu melantun. Jadi selepas menggunakan inovasi yang telah saya cipta ini, alhamdulillah 90.90% lulus ujian lisan topik qalqalah. Hanya tinggal 2 orang sahaja yang masih belum dapat memahami qalqalah dengan jelas. Walau bagaimanapun mereka hampir lulus. Jadi itu sahaja bagi 12.0, iaitu kesimpulan. Inovasi yang telah saya cipta ni alhamdulillah memberikan kesan yang baik kepada murid-murid. Boleh lihat macam mana mereka daripada tak faham konsep qalqalah, macam mana bunyi boleh melantun, sekarang mereka faham dan boleh amalkan di dalam bacaan Al-Quran. Dan inovasi ini masih lagi belum sempurna. Kita semua sedar inovasi ini masih belum sempurna dan masih mempunyai banyak lagi ruang untuk kita menambah baik, untuk kita kritik dan kita bina semula. Dan saya harap inovasi ini bukan hanya dapat memberikan manfaat kepada murid tahun 4 sahaja, tetapi turut memberikan manfaat kepada masyarakat yang ingin memperelokkan bacaan Al-Quran. Jadi itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.